Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Lagi berita menggempakan ya, update ya berkaitan dengan bekas Setpol Setiausaha Politik kepada Hamzah Zainuddin. Ya, kalau kemarin beliau sudah didakwa, sekali lagi hari ini ya didakwa dengan satu lagi kes rasuah, sahabat-sahabat semua. Oh, makin banyak pendedahan sahabat-sahabat semua melibatkan ya bekas-bekas setiausaha politik, pemimpin semasa kerajaan PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Dan satu lagi yang menarik saya kongsikan hari ini, ya 5 sekeluarga ditahan semula di bawah SOSMA. Itu antara kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara. Jadi sahabat semua, untuk yang pertamanya saya ingin membawakan anda berkaitan dengan bekas Setpol Hamzah Zainuddin. Ya, ketika beliau menjadi Menteri KDN Kerajaan PAS dan Bersatu, berdepan satu lagi tuduhan rasuah. Wow. Lagi sekali rasuah sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini untuk anda semua. Yang mana bekas setiausaha politik, bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin sekali lagi didakwa atas pertuduhan rasuah. Kali ini Syed Amir Muzakir Al-Said Muhammad dihadapkan di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas dua pertuduhan meminta rasuah RM350,000 bagi membantu sebuah syarikat untuk mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti peralatan polis di Raja Malaysia. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon supaya dibicarakan. Ya, semasa ditanya beliau berkata, "Ya, faham pertuduhan dan saya mohon untuk dibicarakan." Itu antara jawaban beliau ya semasa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Dan dia didakwa atas dua pertuduhan menerima suapan wang tunai berjumlah RM350,000. Jadi ia bagi membantu syarikat Nexus Corps Group Sdn Bhd untuk mendapatkan tender RM381 juta bagi perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti peralatan untuk polis di Raja Malaysia PDRM. Semasa prosiding di hadapan Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud Harun hari ini, dia didakwa atas satu lagi dakwaan, yaitu meminta jumlah yang sama untuk firma itu mendapatkan tender. Jadi jumlah yang sama 350. Kalau sebelum ini ya pendakwaan juga melibatkan 350. Kalau dijumlah semuanya sahabat semua, dalam dua pertuduhan ini menjadikan jumlah keseluruhan adalah RM700,000, hampir 1 juta. Wow, uang besar, kaya raya, patutlah mereka boleh hebat dalam pilihan raya dan sebagainya. Jadi Syed Amir yang berumur 41 tahun ini didakwa meminta jumlah itu daripada pengarah urusan syarikat berkenaan Wan Azhar Muhammad Yusuf pada tahun 2020 ketika kerajaan sepa pemerintah PAS dan juga Bersatu Kerajaan Perikatan Nasional. Hebat sahabat semua. Ya, ini yang selalu saya katakan, bayangkan kalau mereka memerintah genap 5 tahun sahabat semua, maka macam-macam lagi lah skandal penyelewengan, rasuah, makan suap, penyakawan akan berlaku. Ini baru 33 bulan. Ya, sudah begitu ya hebat penyakawan, berbagai pendedahan. Ya, kalau kita tahu Presiden Bersatu sendiri didakwa kerana melibatkan salah guna kuasa, pengubahan wang haram. Siapa lagi? Anak menantu yang melarikan diri. Siapa lagi? Wan Faisal, Wan Saipul. Wan Saipul juga sekarang ini berdepan dengan kes-kes rasuah. Bukan melibatkan wang ringgit yang kecil sahabat semua, tetapi melibatkan wang ringgit ratusan juta dan sebagainya. Hebat. Yang ini baru ratus ribu lah. Tapi kalau Wan Saipul dakwaan meminta rasuah juta-juta, itu kehebatan. Ya, geng sapu bersih ini, itu panggilan rakyat kepada mereka. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Kalau sebelum ini sudah didakwa, sekarang ini pendakwaan kedua dengan nilai yang sama, 350 juta. Tambah satu pendakwaan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan 700 juta. Maafkan saya, 700,000 ringgit. Wow, hebat. Ini antara kehebatan parti geng sapu bersih. Patutlah mereka menganggap mereka ni
bersih. Rupanya bukan bersih dari rasuah, tapi semuanya disapu bersih. Jadi satu lagi update daripada Ketua Polis Negara, sahabat semua, berkaitan dengan serangan di Balai Polis Ulu Tiram Negeri Johor. Jadi sekali lagi 5 sekeluarga ditahan semula di bawah Sosmah. Kalau ada di bawah ya, di bawah Sosmah. Jadi menarik untuk kita lihat kenyataan daripada Ketua Polis Negara ini. 5 ahli keluarga lelaki yang menyerang Balai Polis Ulu Tiram minggu lalu kini ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 Sosma, kata Ketua Polis Negara Razarudin Hussain. Dia berkata kelima-lima mereka ditahan semula mengikut Undang-Undang Keselamatan, memandangkan perintah reman mereka berakhir hari ini. Selain itu, penahanan semula dibuat susulan siasatan polis mendapati keluarga itu mempunyai ideologi dan fahaman radikal. Apabila polis panggil saksi dan jiran keluarga itu, kita dapati keluarga ini isolated dan tidak bercampur. Selain anak-anak juga tidak tamat persekolahan, katanya pada sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Hebat. Ya, mereka dikatakan ya tidak bergaul dengan orang dan mempunyai pahaman sendiri, saling mengkafirkan orang. Ya, mereka menganggap mereka lah hebat, ya, terpaling Islam mungkin dan sebagainya. Jadi Razarudin berkata, sebelum ini polis membebaskan 2 pelajar Institut Pengajian Tinggi tanpa syarat setelah mendapati mereka tidak mempunyai sebarang jaringan dan kaitan dengan mana-mana kumpulan berfahaman radikal. Dalam kejadian serangan pada jam 2.54 pagi Jumat lalu, 3 disahkan maut, 2 anggota polis masing-masing berusia 22-24 serta suspek yang berusia 21 tahun. Seorang lagi anggota pasukan keselamatan cedera. Dan sekarang ini syukur ya beliau sudah bangun dan kembali ya dalam pemulihan. Ketua Polis Negara juga berkata, selain siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh, kes itu juga disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api, penalti tambahan kerana polis menemui pipe yang boleh digunakan untuk membina pistol angin. Mengulas lanjut, Ketua Polis Negara itu memberitahu pihaknya akan meningkatkan aspek logistik dan keselamatan dari segi pemasangan kamera liter tertutup CCTV dan pencahayaan di balai polis terpencil. Kadar kesiapsiagaan anggota balai polis akan diperketatkan. Selain polis diraja Malaysia, PDRM akan menitik beratkan aspek keselamatan dan kebajikan anggota, katanya. Sabtu lalu 7 individu dilaporkan direman 7 hari bagi membantu siasatan serangan berkenaan dan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 5 daripada mereka adalah anggota keluarga suspek berusia 19 hingga 62 tahun yang ditahan sejak minggu lalu. Manakala 2 pelajar IPT yang hadir di balai polis itu sebelum kejadian turut ditahan reman telah dibebaskan tanpa syarat. Wow, ini dia sahabat semua. Ya, satu perkara yang amat mengejutkan kita. Ya, perkara sebegini rupa. Ya, kalau sebelum ini ada yang membuat ulasan bahawa fahaman-fahaman fatwa Khawarij seperti ini yang mereka nyatakan semakin sebenarnya baru terbongkar hari ini bahawa fahaman itu semakin berleluasa di dalam negara kita. Mungkin kerana ada pemimpin ataupun politikus-politikus yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Akhirnya timbullah, wujudlah manusia-manusia seperti ini. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Ya, selepas kita mendengar dan melihat ya kejadian demi kejadian yang berlaku di dalam negara kita. Jadi sekiranya anda juga sahabat di luar sana yang mau memberikan sebarang pandangan atau komen, ya boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tebuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.